A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar baharu Fakulti Ekologi Manusia sesi 2020-2021. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bertemu walaupun secara maya melalui sesi sidang video ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada anda semua kerana telah terpilih untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia bagi sesi akademik 2020-2021. Kami seluruh warga Fakulti Ekologi Manusia sememangnya berasa bangga kerana anda telah memilih fakulti ini sebagai destinasi utama untuk anda melanjutkan pelajaran anda. Sepanjang perkhidmatan saya di UPM dan sepanjang menjadi dekan Fakulti Ekologi Manusia, inilah kali pertama dalam sejarah sambutan pelajar baharu dan taklimat pendaftaran khusus di fakulti dilaksanakan secara atas talian. Oleh itu saya berharap agar anda semua bersabar dan dapat mengikuti sepenuhnya aktiviti Minggu Perkasa Putra UPM sebagaimana yang telah dirancangkan oleh pihak universiti dengan penuh fokus dan berdisiplin. Kita mengharapkan bahawa anda sebagai pelajar Fakulti Ekologi Manusia akan menunjukkan semangat kebersamaan, semangat ingin tahu dan dengan penuh disiplin dalam semasa menjayakan program yang Minggu Perkasa Putra Universiti Putra Malaysia yang dikendalikan oleh pihak universiti. Saya yakin bahawa anda semua merupakan generasi yang cilik digital, mahir menggunakan pelbagai teknologi yang terkini untuk digunakan sepanjang temuh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini yang akan berlanjutan sehingga 31 Disember 2020. Kemahiran penggunaan teknologi ini adalah amat penting untuk memastikan anda untuk terus kekal berhubung dan berkomunikasi dengan pensyarah serta warga fakulti nanti. Saya percaya bahawa anda mampu berdikari untuk mengikuti pengajian sepanjang semester ini yang akan dilaksanakan sepenuhnya secara atas talian. Pihak fakulti akan cuba sedaya upaya untuk membantu anda untuk terutama dalam proses pendaftaran ini. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar isu pandemik COVID-19 ini akan berakhir dengan segera dan kita semua dapat bersua muka dan mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran seperti yang sebagaimana sepatutnya. Ya, mungkin anda semua belum lagi dapat meraih, tapi kita berdoa kepada Allah SWT agar kembali dan anda akan dapat merasai sebagai suasana hidup di universiti ini. Para pelajar yang saya hormati sekalian, yang saya kasih sekalian, sedikit maklumat tentang Fakulti Ekologi Manusia. Saya mengandaikan bahawa anda semua sebelum masuk ke Fakulti Ekologi Manusia telah juga mencari maklumat. Ya, banyak maklumat yang ada di dalam alam maya berkaitan dengan Universiti Putra Malaysia dan juga berkaitan dengan Fakulti Ekologi Manusia. Walaupun saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan sedikit tentang apakah itu Fakulti Manusia yang telah dengan rasminya ditubuhkan pada 1 April 1992 melalui pencantuman beberapa jabatan iaitu daripada dua fakulti, dari Fakulti Pertanian dan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Pelbagai perubahan telah berlaku dan kini Fakulti Ekologi Manusia mempunyai 5 jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Ada 5 jabatan iaitu Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga yang juga dikenali sebagai JPMPK, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna ataupun JPSPP, Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan JSKP, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketemadunan JPKK dan Jabatan Muzik. Dan fakulti menawarkan 5 program pengajian iaitu Bachelor Sains Pembangunan Manusia BSPM, Bachelor Pengajian Pengguna BPG, Bachelor Sains Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat BSPMTM, Bachelor Sains Pembangunan Manusia dan Pengurusan BSPMP,
dan Bachelor Music. Fakulti amat menekankan perkembangan manusia, ya, daripada ia dilahirkan sehinggalah ia disemadikan. So kalau kita perhatikan, dilahirkan, disemadikan. Di antara itu, maknanya once human being dilahirkan dan sebelum ianya disemadikan, ekologi menekankan aspek berkenaan manusia dalam kehidupan lingkungan lingkup yang itu. Di mana manusia dilihat sebagai manusia sebagai individu, manusia sebagai ahli keluarga, manusia sebagai anggota masyarakat, manusia sebagai anggota organisasi dan juga manusia sebagai warga negara. Dan apa yang kita inginkan ialah kita inginkan anda menjadi versatile dan berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, perkembangan teknologi, perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlaku, termasuk perubahan teknologi ini, dengan pengetahuan dan kemahiran, dan dengan memberi tumpuan kepada perkembangan dan pembangunan kognitif, afektif dan tingkah psikomotor. Dan kita berharapkan dengan pendekatan ini akan melahirkan satu tenaga, satu individu yang holistik dari segi pemahamannya tentang manusia. So sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita kena tahu apa yang dimaksudkan human ecology. Sedikit tentang apa dimaksud dengan ekologi manusia. Ekologi, saya tak akan bagi detail, tapi cuma nak mengenalkan konsep ini. Sudah bila kau ditanyai oleh rakan-rakan, fakulti ekologi manusia, apa dia? Senang you jawab. Ianya adalah satu bidang ataupun satu sains yang mengkaji hubungan di antara a living organism ataupun organisma hidup dan persekitaran. Secara spesifik dia, secara khususnya, fakulti ekologi manusia ialah tentang hubungan di antara manusia, sebab kita menceritakan fakulti ekologi manusia, hubungan antara manusia dengan persekitarannya. Ianya adalah sains yang berhubungan tentang kehidupan manusia, the normal life of the human being, and dan kita juga akan didedahkan dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akan terusnya melahirkan, maknanya natijah daripada perhubungan ini adalah untuk menentukan kebahagiaan dan kehidupan yang sihat dalam kalangan manusia dan persekitaran. Mana the relationship between di antara manusia dan persekitaran ini adalah reciprocal, masing-masing berhubungan di antara satu sama lain, dan reciprocal dan mutualism, maknanya saling bergantung dan saling faham memahami di antara satu sama lain. Itu sedikit. So dengan maklumat yang sedikit ini mungkin kita sudah dapat satu gambaran so apakah akan dipelajari nanti, dan juga kita boleh dedahkan kepada rakan-rakan yang lain apa di ekologi manusia, what so special, apa yang specialnya tentang ekologi manusia. Kita we are not specifics. We can say ourselves a little bit generalist. We know about human being. We know about, kita mengetahui tentang manusia dan kita mengetahui tentang keupayaan manusia itu untuk berada untuk membangunkan dunia ini dalam keadaan yang kita tegang ini sustainable ataupun mampan ataupun lestari. Dan ekologi manusia amat menekankan tentang sustainable development goal, matlamat pembangunan lestari yang ada 17. Maknanya anda sekalian ni kena balik kena baca, browse apa dia SDG ini, apa dia matlamat, apakah dia 17 matlamat SDG ini, so that bila orang tanya kita boleh kaitkan ekologi manusia dengan SDG. Para pelajar sekalian, berdasarkan statistik jumlah pelajar baharu fakulti ekologi manusia yang mendaftar pada sesi kali ini, jumlah yang mendaftar adalah seramai 226 orang pelajar baharu fakulti ekologi manusia. Ini yang telah mendaftar. Daripada jumlah ini ada 218 orang pelajar tempatan dan ada 8 orang pelajar antarabangsa. So, apa yang nak ditekankan di sini ialah dengan adanya keberadaan 8 orang pelajar antarabangsa ini, mungkin kebanyakan kuliah-kuliah akan disampaikan dalam bahasa Inggeris. Ambil peluang ini untuk meningkatkan bahasa Inggeris kita. Sebab dalam suasana dunia sekarang ini, memerlukan kita mempunyai beberapa banyak bahasa, keperluan untuk mengetahui banyak bahasa. Ya, kita perlu mempertahankan bahasa kita, tapi pada masa yang sama kita juga perlu mengetahui bahasa-bahasa yang lain. Dan dalam keadaan sekarang ini, kita kena mempunyai kemahiran
dalam bahasa Inggeris untuk so that agar bila kita keluar nanti memudahkan kita untuk berinteraksi. Dan jugalah antara perkara-perkara yang amat ditekankan oleh majikan di luar sana ialah keupayaan pelajar ataupun graduan mempunyai kemahiran yang cekap dalam bahasa ini. Saya ambil peluang ini untuk memperbaiki bahasa kita. Dan pelajar-pelajar sekalian, semua sedia maklum saban tahun persaingan untuk mendapatkan tempat melanjutkan pengajian tinggi di universiti awam semakin tinggi. Tambahan pula ramai pelajar-pelajar di luar sana permohonan-permohonan berkeinginan untuk mendaftar sebagai pelajar universiti penyelidikan dan juga universiti yang berreputasi tinggi. Ramai yang kalau dapat masuk Universiti Putra Malaysia atau merasa bangga kerana masuk satu universiti yang mempunyai reputasi yang tinggi. Kita adalah antara universiti yang dalam ranking yang terbaik di Asia. Kalau dalam universiti muda tu kita dah rank bawah 10 dah, nombor 10 sekarang. Jadi kita tahu competition ya persaingan yang agak sengit dan alhamdulillah anda semua terpilih dan anda semua harus bersyukur kerana berjaya mendapatkan diri di Universiti Putra Malaysia. Dan ramai lagi yang di luar sana yang tidak mendapat tempat di universiti awam ataupun di universiti khususnya di Universiti Putra Malaysia. Ya, saya ingatkan bahawa corak pembelajaran di sekolah dan di universiti adalah berbeza. Di universiti anda bertanggungjawab menguruskan pembelajaran anda masing-masing. Tahap pencapaian dan kejayaan anda adalah bergantung kepada kemampuan anda untuk menguruskan diri. Masa serta komitmen anda sama ada di college ataupun di fakulti. So, apa maksudnya ialah kita kena bijak merancang perjalanan pengajian kita. Kita kena ada ciri-ciri dalam diri kita ini self management. Maknanya kita kena mampu untuk mengurus diri kita. Ya, selain daripada kita mengurus emosi, kita juga kena pandai mengurus masa, kita juga pandai mengurus aktiviti-aktiviti yang kita harus lakukan. Kita kena bijak dan at the same time pada masa sama kita kena seimbang. Kita tak naklah kita excel, kita cemerlang dalam satu aspek tetapi kita lemah dalam satu aspek. Kita kena seimbang. Dan kalau kita ada kelemahan, kita harus mengakui kelemahan kita dan cuba kita perbaikinya secara bersama-sama. Dan kena harus ingat ya, di sistem penilaian di universiti ini adalah bersifat berterusan. Dalam sistem semester yang sebenarnya kegagalan dalam mana-mana kursus pada peringkat awal merupakan satu liability. Tetapi janganlah kegagalan awal itu menyebabkan anda merasa kecewa. Ambilnya sebagai satu cabaran untuk you still have time, ada masa. Kita biasanya ujian penilaian pertama tu kita akan buat pada minggu ke-5, ke-6 ataupun ke-7. Tapi biasanya antara 5 ke-6. Dan bila kita dah merasai dan kita dah ada kelemahan dalam sesuatu perkara, kita ada masa lagi untuk kita perbaiki. So, di UPM juga anda akan didedahkan dalam pelbagai aktiviti co-curriculum. Dan bukan saja akademik malah penglibatan dalam aktiviti sukan, kebudayaan, aktiviti persatuan, kelab dan banyak lagi. Dan di Fakulti Ekologi Manusia kita ada HESA, Human Ecologies Society, ataupun Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekologi Manusia. Kita ada juga GPS, gerak pengguna siswa yang menjadi banyak beraktif di Fakulti Ekologi Manusia. Kita ada juga kelab mengikut program dan juga yang berkaitan dengan kelab muzik. So ambil kesempatan untuk bersama-sama aktif dalam kelab-kelab yang ada di fakulti dan juga di universiti. Di universiti ada banyak lagi lah. Dan UPM juga menyasarkan kalau kita tengok untuk melahirkan graduan yang kental. Yang maknanya yang multi-talented, mempunyai pandangan yang jauh ke hadapan, mampu untuk mendapatkan maklumat. Bukan hanya takat dapat menilai, menilai dan mengguna maklumat yang diperolehi dengan sebaik. Dan inilah ciri-ciri yang diperlukan oleh majikan di luar sana. So, graduan yang berkemampuan untuk maju pada masa hadapan. Sentiasa bersedia dengan perubahan yang berlaku di sekitar mereka. Maknanya
tetapi ini yang ada tetapinya, tetapi masih lagi ditekankan nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya kita tak tinggal nilai-nilai kemanusiaan. We know that the changes in the technology, we have to adapt with the changes of the technology, but nilai-nilai kemanusiaan itu kita masih lagi tekankan. Because kita tahu bahawa kita ni hidup dalam satu komuniti bermasyarakat dan kita perlu menekankan nilai-nilai ini agar kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Dan nasihat saya adalah untuk anda para pelajar sekalian untuk pantas menyesuaikan diri serta bijak membahagikan masa dengan corak pembelajaran dalam suasana baharu pada ketika ini. Pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, sebagai pelajar Universiti Putra Malaysia, khususnya pelajar Fakulti Ekologi Manusia, semangat kebersamaan serta kerjasama harus disemai dan dalam minda pelajar. Nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, tolong menolong, semangat perpaduan hendaklah menjadi keutamaan pada pelajar sepanjang pengajian di Universiti Putra Malaysia. Ini yang saya masukkan tadi, nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kebersamaan ini juga penting dan mestilah dikukuhkan dalam kalangan pelajar supaya keamanan, keharmonian serta kesejahteraan terus dapat dipikul atau terus terpelihara. Semangat ini harus dipupuk dengan memberi pendedahan seawal lagi pengajian di Universiti Putra Malaysia supaya kita lebih berdisiplin dalam mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus bersama-sama menghadapi maknanya anda semua tidak boleh merasai bersendirian. Kita kena bersama-sama dalam satu kumpulan untuk menghadapi segala dugaan cabaran ketika hidup di kampus ini. Sebab kita telah sama-sama bersetuju untuk menanggung beban ataupun menanggung tanggungjawab ini. Ini tanggungjawab untuk berada di Universiti Putra Malaysia dengan matlamat untuk mendapatkan sebanyak ilmu yang mungkin dan juga dapat memperkembangkan diri. Ya, kalau rotan dipanjat benalu, sekerat disimpan dalam bakul. Kalau beban sudah ke bahu, berat ringan wajib sama dipikul. Para pelajar yang saya kasih sekalian, Universiti Putra Malaysia merupakan salah satu universiti pendidikan yang terunggul dalam negara. Maka tidak hairanlah ramai warga serta alumni Universiti Putra di luar sana mempelopori pelbagai bidang utama di dalam maupun di luar negara. Justru itu, sebagai pelajar, anda seharusnya bijak menggunakan kesempatan ini untuk tampil ke hadapan. Berani untuk menonjolkan kebolehan serta bakat untuk bersama-sama cemerlang. Bukan sahaja di peringkat universiti, malah berani untuk mencapai ke pentas yang lebih tinggi. Anda juga haruslah aktif meneroka pelbagai ilmu serta peluang yang terhidang di Universiti Putra Malaysia ini. Anda juga akan diberikan peluang. Setiap individual pelajar di Universiti Putra Malaysia ini akan diberi peluang untuk untuk mendapat pengalaman, merasai pengalaman berada di tempat lain, memperolehi ilmu ataupun untuk meneroka ilmu di tempat lain, contohnya di universiti-universiti lain, terutamanya di luar negara. Ini dalam program mobility. Harapannya ialah bila sudah reda pandemik ini, kita akan aktifkan semula program mobility pelajar. Dan kita juga akan dapat menerima pelajar-pelajar daripada luar yang datang ke universiti, khususnya ke Fakulti Ekologi khususnya, dan ambil kesempatan untuk bersama-sama dengan mereka, mengenali mereka, memahami mereka, memahami mereka dan dapat sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi idea dengan pelajar-pelajar yang datang ke kampus nanti. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, di ruang yang waktu yang singkat ini, saya mendoakan semoga anda akan mencapai kejayaan cemerlang di Universiti Putra ini. Ingatlah bahawa anda mempunyai amanah yang perlu ditunaikan untuk memajukan keluarga, bangsa dan negara. Ingatlah akan harapan dan doa keluarga yang telah melakukan banyak pengorbanan untuk membolehkan anda berada di sini. Apabila anda keluar daripada fakulti ini nanti, anda seharusnya menjadi penyumbang kepada masyarakat, kepada kemajuan masyarakat dan negara. Fakulti sentiasa menaruh harapan yang tinggi agar saudara dan saudari berjaya dengan cemerlang, bukan sahaja dalam akademik, malah apa jua bidang serta aktiviti yang bakal anda semua lalui nanti. Sebagai role model pada masyarakat,
Pekerti mengharapkan agar anda dapat mengekalkan bukan sahaja disiplin yang tinggi, malah mengutamakan nilai budi pekerti serta akhlak yang unggul. Akhir kata, saya dan seluruh warga fakulti berharap agar anda dapat menggunakan peluang yang terhidang ini untuk menonjolkan bakat serta potensi anda sebagai pelajar yang berkarisma. Kami di Fakulti Ekologi Manusia akan berusaha untuk membantu dan mengilap potensi anda itu untuk menghasilkan graduan UPM yang mampu memberikan sumbangan besar dalam memakmurkan sosioekonomi dan kekayaan negara. Ada ladang penuh ranjau, jalan berhati mengelak duri. Selamat datang ke kampus hijau, tempat belajar ilmu, pekerti, toleransi dan jati diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.